اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت إلى الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasul. Allahumma aghnina bihalalin hanarami wal bunsi wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasifu suwayallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa natam lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya taqullah. Faqad fazal muttaquna wa ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasrifu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah antuhmala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib petang ni. Maghrib ni untuk surau Haji Mujer, Kampung Paya, Production Negeri Sembilan, insyaAllah. Sepatutnya jadual hari ini di Kampung Paya, di masjid, di surau Haji Mujer, ya, jadual hari ini. Tapi lockdown, kita buat di online saja, insyaAllah. Berdoa kita supaya kita dapat buat secara offline, insyaAllah. Bulan depan, mudah-mudahan tak ada lockdown lagi. Untuk lagi barakah kita dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita guna kitab Tuan Guru Ni Abdul Aziz untuk surau Haji Mujer. Surah kitab yang sebenar kita buat di surau, insyaAllah, ya. Mudah-mudahan. Kita baca tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz ayat 100 surah Yunus, insyaAllah. Sama-sama kita baca. Siapa yang ada kitab tafsir ataupun untuk kitab Tuan Guru boleh muka surat 497, insyaAllah. Bukan saya nak tafsir, kita baca sama-sama, insyaAllah. Kita sama-sama fahami sebanyak yang mungkin, insyaAllah. Surah Yunus ayat 100, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 100. Diterjemahkan di sini. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah, yakni melalui undang-undang dan peraturan Allah. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami, yakni perintah-perintahnya. Ini ayat 100 surah Yunus. Saya ulang balik. Tiadalah sebarang kuasa bagi seorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab bagi atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya, yakni perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok tafsiran Tuan Guru. Tuhan ulangi lagi. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tiada satu orang pun yang bernyawa, yang bernafas, boleh beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum beri izin seseorang itu beriman, Allah perhatikan dahulu keadaan seorang itu. Bagaimana cara dia berikhtiar. Jika ikhtiar digunakan dengan tujuan beriman, maka Allah akan bagi taufik ke atas iman, ke arah iman. Jika dia gunakan ikhtiar ke arah kekufuran, Tuhan akan mengkufurkannya. Ini bergantung kepada ke arah mana ikhtiar, ke mana pula usaha dia. Ini dijelaskan dalam ayat ni. Tiada seorang pun yang bernyawa, yang bernafas boleh beriman kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Izin Allah Ta'ala, insya-Allah Allah izinkan. Sebelum diberi izin seorang itu beriman, Allah perhatikan dahulu keadaan orang itu, bagaimana cara dia berikhtiar. Jika dia ikhtiar digunakan dengan tujuan beriman, maka Allah akan bagi taufik ke arah iman. Jika digunakan ikhtiar ke arah kekufuran, Tuhan akan kufurkannya. Itu hebatnya Allah Ta'ala, ya. Itu yang kita bimbang. Kita tengok
wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan Allah jadikan najis kotor ke atas orang yang tidak suka berfikir. Manusia dilengkapkan dengan daya fikir, dengan akal fikiran. Kepada orang yang menggunakan akal fikiran untuk beriman, maka selamatlah dia. Dan kepada manusia yang gunakan akal fikiran untuk kufur, untuk syirik, maka Allah Ta'ala diberi najis kepada dia. Fikiran dia, pandangan dia jenis najis, tindak tanduk dia jenis najis. Cuma najis ini tidak najis zahir, seperti tahi ayam ataupun air kencing, kata Tok Guru. Tuhan beri dia rijsa, al-rijsa, dalam bentuk tidak nampak zahir, yang kita panggil sebagai hadas. Maksudnya ni kotoran yang tidak nampak. Ya, dia tak sama yang difizikalkan. Kotoran yang tidak nampak yang mengarah kepada kufur ataupun syirik kepada Allah Ta'ala. Walhal Allah dah bagi akal fikiran, tapi manusia nak menghala kepada kufur, syirik kepada Allah Ta'ala. Itu yang dipanggil najis kepada dia. Allah bagi dia najis, ya, pandangan yang kotor. Ya, pandangan dia jenis kotor, tindak tanduk pun kotor. Ya. Cuma tak ditunjukkan fizikal. Selepas buang air kecil ataupun air besar, kita berada dalam keadaan berhadas, berada dalam keadaan kotor, supaya keadaan kita, suasana kita sentiasa didatangi malaikat. Maka kewajipan kita mesti bersih, zahir dan batin. Itu tujuan, ya, nak bersihkan hadas, ya, kena renung kita. Bersih zahir maknanya tidak ada najis melekat di tubuh seperti darah, air kencing kanak-kanak. Bersih yang keduanya, bersih dalaman, dengan cara mengambil air sembahyang atau mandi junub. Contoh, ni tu dibezakan, ya, antara bersih zahir dengan bersih yang keduanya, bersih dalaman. Ya, zahir kita bersihkan dengan air yang bersih. Ya, bersih yang dalaman dengan air wuduk, mengambil wuduk, bersihkan zahir kita. Apabila dia berfikir secara najis, hasilnya seperti surat khabar sekarang, Tok Guru kata, ya, hasilnya sebagai macam surat khabar sekarang. Sibuk dengan kempen mencegah AIDS, hendak buat bagaimana? Tulis pakai kondom. Pakai kondom ini serupa, yakni seperti cakap kepada orang yang berkulis. Kalau gatal garu, kata Tok Guru, makin gatal makin garu. Sepatutnya kalau hendak hilangkan gatal, hilangkan kurap, kena pergi hospital. Di sini ada ubat, ada antibiotik. Walaupun pakai kondom tidak kena AIDS, tetapi perbuatan itu pada hukumnya tetap berzina. Mula-mula pakai kondom, selepas itu try tidak ada kondom pula. Jadi AIDS makin banyak. Cara pemikiran orang yang tidak beriman ala jenis najis, serupa basuh tahi dengan air kencing. Namanya basuh juga, tetapi sampai bila pun tidak selesai masalah. Ini contoh pemikiran najis yang diingatkan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 100 surah Yunus. Ya, maksudnya kita ni dah dibagi akal, gunakanlah akal. Jangan sampai Allah timpakan azab. Ya. Dalam ayat ini menjelaskan tiada sebarang kuasa seorang yang beriman melainkan dengan izin Allah Ta'ala.
melalui undang-undang peraturan Allah Ta'ala. Allah timpakan azab bagi orang yang tidak mahu memahami perintah-perintah Allah. Dia suka sangat skip yang realiti, ayat yang sebenar, ayat Allah Ta'ala tak hendak diikuti. Ini kena renung kita, janganlah bagi contoh pemikiran yang najis, kotor, nampak zahir memang cantik, tapi sebaliknya dalamannya, cara, bukan dalam badan, pemikiran tu kotor. Dia nakkan juga bab zina contohnya, tu pemikiran yang kotor, tu dipanggil Datuk Guru pemikiran najis. Dah tahu zina tu haram, nak digalakkan guna pula pakai kondom, kotor lah. Maknanya dia tetap nak buat maksiat dengan Allah Subhanahu. Contoh ayat yang 100. Tafsir ringkas pada Tuan Guru insya-Allah. Yang ke-101, ayat nombor 101 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulin zuru ma za fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Maksudnya surah Yunus, surah Yunus ayat 101, maksudnya ringkas tafsirannya, katakanlah yakni wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi, yakni daripada segala kejadian yang menakjubkan yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu segala tanda dan bukti, yakni menunjukkan kekuasaan Allah, dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran, tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Ni ayat ni tak ditafsirkan, cuma dibacakan dia punya terjemahannya. Maksudnya hebatnya diperintahkan Allah Ta'ala. Allah berfirman, katalah kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh kita ni, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga, ayat ni ditujukan kepada kita, perhatikan dan fikirkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita sebagai umat Islam dah bagi akal, dah bagi hati, mata hati semua ada. Fikirlah, Allah suruh kita berfikir, ada akal fikir apa berlaku di langit, apa yang berlaku di bumi. Segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan esa Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala dan hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Sekarang berlaku, dah berlaku pun, tengah berlaku. Hebatnya kekuasaan Allah Ta'ala. Allah boleh buat, Allah boleh buat COVID, Allah hantar untuk mengingatkan kita. Itu peringatan yang kita dapat, ialah peringatan yang di depan mata. Kita dapat peringatan yang di depan mata. Sama juga dulu Fir'aun, sama juga Nabi Musa, sama juga zaman Nabi Ibrahim, semuanya di depan mata. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, bukan mimpi, di depan mata. Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang, merentas air laut, rentas laut pun depan mata, bukan live streaming. Ni Allah suruh perhatikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pada itu segala tanda dan bukti, yakni yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah Ta'ala dan memberi amaran. Allah dah ada tanda, bukti. Kita dah tengok dah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah hantar rasul untuk sampaikan perintah-perintah Allah Ta'ala,
sampai Rasulullah SAW, Rasul yang Nabi yang terakhir. Dan bukan perintah saja, memberi amaran juga diberi. Tapi ini akan menjadikan tak ada faedah bila orang-orang tidak menaruh yakin ataupun percaya apa yang disampaikan oleh para nabi ataupun para Rasulullah SAW. Ni ringkasan tafsir surah Yunus ayat 101. Terus pada ayat 102 pun ringkas juga, diterjemahkan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 102. Fahal yanadziruna illa misla ayyamil ladzina qalau min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Sadaqallahul azim. 102 ayat Yunus, surah Yunus ya. Ringkas juga terjemahannya. Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah. Bagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu daripada orang-orang yang menunggu. Surah Yunus ayat 102. Ini pun jadi peringatan untuk kita. Ya, Allah dah perintahkan Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah Ta'ala. Bila orang tak nak terima keyakinan atau perintah ataupun arahan Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi ataupun Rasul-Rasul dulu, diingatkan Allah Ta'ala, jangan sampai datangnya azab Allah Ta'ala sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar terdahulu. Yang terdahulu ya, yang sebelum ni. Kalau zaman kita sekarang dah zaman akhir zaman. Yang terdahulu daripada kita zaman Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, zaman Nabi Hud, semuanya dah berlaku, nak kena menjadi teladan. Semuanya dapat azab daripada Allah Ta'ala pasal ingkar dengan Nabi-Nabi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah. Pesankan Rasulullah, ya, jangan sampai datangnya bala Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu daripada orang-orang yang menunggu. Itu ayat 102, ringkas daripada Tuan Guru. Dan terusnya 103. Summa nunajji nunajji rusulana wallazina aman kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin, ya. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 103. Terjemahan juga, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu. Ini ceritakan, ya, contoh yang dulu, Allah selamatkan semua Rasul-Rasul Allah Ta'ala, Nabi-Nabi Allah dan orang-orang yang beriman dengan Allah SWT. Semuanya selamat. Tak ada yang tak selamat. Semuanya selamat dengan Allah Subhanahu. Allah selamatkan orang yang beriman yang menurut pada Nabi ataupun Rasulullah SAW. Sebab tu kita nak selamat, kena ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu ayat 103. Masuk ayat 104, panjang pula. Kita cuba baca, insyaAllah.
tafsiran dia. Sebelum ditafsirkan ayat tersebut, Tok Guru mengulangi yang lepas. Kalau disemak balik ayat-ayat awal surah Yunus, kata Tok Guru, hingga ayat-ayat di bahagian akhir surah ini, semuanya mengajak seluruh manusia di muka dunia ini supaya bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melakukan syirik kepada Allah. Inilah asas pengajian agama. Inilah asas kepimpinan Islam. Dalam Islam, politik Islam, kerajaan Islam, pentadbiran Islam, perkara utama ialah menentukan siapa yang kamu jadikan tuan di masa hidup di dunia ini. Ni ya, daripada awal ayat surah Yunus ni diceritakan, ya, ayat-ayat ini ialah untuk mengajak seluruh manusia di muka dunia ni supaya bertauhidkan Allah, yakin terus dengan Allah Ta'ala, dan dipesan jangan melakukan syirik kepada Allah. Inilah asas pengajian agama dan inilah asas kepimpinan Islam. Surah Yunus, ya. Bab pengajian agama, inilah base dia, tapak dia, asas dia. Dalam Islam, politik Islam, ada kerajaan Islam, ada pentadbiran Islam. Perkara utama, kata Tok Guru, ialah menentukan siapa yang kita jadikan tuan di masa hidup di dunia ini. Tu bab Islam, ya. Siapa yang sebenarnya jadi bos? Siapa bos kamu, kata Tok Guru? Islam mengajar kita bahawa tidak ada tuan, tidak ada bos selain daripada Allah. Kerana Allah yang membuat segala-gala. Kalau kamu tidak percaya, kata Tok Guru, bahawa Allah ini Tuhan, cakap siapa dia Tuhan kamu. Dan tiap-tiap perkataan yang kamu kata mesti ada bukti, mesti ada hujah, ada dalilnya. Ini kata Tok Guru, ya. Kenapa kamu hormat kepada orang, yakni ketua pejabat ketua pejabat ataupun ketua kampung ataupun ketua jajahan ataupun ketua negeri ataupun ketua negara ataupun ketua pertubuhan bangsa bahasa bersatu, sampai bercanggah dengan kehendak Allah. Benda apa yang dia buat, langit boleh sebesar tapak tangan, bumi sebesar sepotong jari, kata Tok Guru, satu pun tidak ada. Ni, ya. Kita kadang-kadang terlampau hormat, ya. Tok Guru tanya, kenapa kita hormat kepada orang, ya. Contohnya hormat ketua pejabat ataupun ketua kampung ataupun ketua jajahan ataupun ketua negara, negeri ataupun ketua pertubuhan bangsa bersatu, sampai bercanggah kehendak Allah Ta'ala. Semuanya ada yang bercanggah bab Allah Ta'ala. Tapi kita nak jaga juga bab ketua tu, nak hormat juga, ya. Bukannya hebat sangat, kata Tok Guru, nak buat langit besar tapak tangan pun tak boleh, nak buat bumi sebesar jari pun tak boleh, satu pun tak boleh buat. Apabila dia tidak boleh buat, tidak buat satu benda pun, kenapa kita ni gila-gila berabdi kepada makhluk, sedang kamu tidak sudi berabdi kepada Tuan punya yang buat semuanya sekali. Tu. Sepatutnya kita jadi hamba untuk Allah Ta'ala. Kenapa nak jadi hamba bab dunia? Cuba kita semak balik di atas hujah, antara hujah yang Allah berkempen kepada kita dahulu. Misalnya dia sebut, man yarzuqukum minas samai wal ard. Siapa dia yang memberi rezeki kepada kamu, baik rezeki berpunca dari langit atau rezeki berpunca dari bumi. Ditanya kita, siapa yang bagi rezeki? Rezeki kamu, wahai manusia, datang melalui bermacam-macam saluran. Pertamanya dari langit,
Sekadar kita tahu air, hujan, cahaya matahari, udara. Kalau kita belajar lagi ilmu-ilmu astronomi, ilmu geografi, atau orang kata ya, ataupun kilat pun rezeki juga. Guruh pun rezeki. Yang kalau tidak ada kilat akan jadi begini-begini. Selepas itu ada oksigen, ada hidrogen, benda yang kita pun tidak dapat beri faham. Tu rezeki manusia. Macam-macam Allah bagi kemudahan, kelebihan. Tu antaranya matahari, udara. Benda-benda ini mari dari mana, kata tu guru. Dia tanya kita balik. Air, angin, udara, oksigen, cahaya, semuanya datang dari mana? Siapa yang buat benda-benda tu? Siapa dia buat hujan? Siapa dia buat cahaya matahari turun dari langit ke bumi? Adakah ayah kamu, mak kamu, company kamu, kerajaan kamu, ataupun ketua kamu? Semuanya tidak belaka, kata guru. Semuanya tidak. Dan di hujung ayat surah Tabarakah, surah Al-Mulk, Tuhan sebut, Kul, wahai Muhammad, cuba beritahu, ara'aitum, cuba kamu fikir, dan selepas kamu fikir, cuba beritahu kepada aku. In asbaha ma'ukum ghaura. Kamu bangun pagi, tengok air tidak ada. Tu. Ya. Surah Tabarakah. Kalau tempayan tidak ada, buka paip tidak ada, telaga kering habis, di sungai pun kering juga. Bagaimana kamu nak boleh kan? Nak boleh kau nak dapatkan air? Cuba cakap. Tidak ada kerajaan di dunia berkuasa buat air, walaupun setitik. Jika begitu keadaan handal kerajaan Allah Ta'ala daripada kerajaan kamu. Wahai manusia, kenapa kamu takut kepada Tok Pengulu, Tok Imam, Wakil Rakyat, MB, sedangkan setitik air pun mereka tidak boleh buat? Nak ingatkan kita. Kadang-kadang kita terlampau hormat sangat orang besar, walhal dia tak buat apa pun. Cuma dia berpangkat, berkuasa dalam kawasan kampung. Ini cara Tuhan memasukkan ilmu dia di dalam hati perut kita, yang menyebabkan manusia akan merasa kuasa Allah Ta'ala. Wahai Tuhan, aku minta maaf kerana selama ini aku salah. Aku pelekehkan kau. Aku menghinakan kau. Ni kena-kena kita bab tu. Itu mengenai rezeki daripada langit. Bagaimana pula dengan rezeki yang datang? Ya. Bagaimana pula rezeki yang datang daripada perut bumi? Kita kata isi ubi kayu, isi ubi keledek, ataupun kita kata butir padi, butir jagung, segala buah-buahan, semua ini datang dari tanaman-tanaman yang tumbuh batangnya di dalam bumi. Siapa dia buat bumi, yang menyebabkan apabila kamu letak benih jagung atau benih padi, maka dia tumbuh? Siapa dia yang menumbuhkan? Tok Guru tanya. Mardi ke? Tak. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara yang diceritakan dalam ayat yang akhir. Belum akhir, ayat 104. Ini tanya Tok Guru. InsyaAllah dah hampir isyak. Kita sambung kemudian insyaAllah, sambung esok ayat 104 ya, insyaAllah dah hampir isyak. Panjang lagi tafsiran ni, kita sambung esok
untuk 104 surah Yunus. Yang terbaik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Kita sampai muka surat 504 insya-Allah Sambung esok. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan hati kami terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Surah Wajib Mujair di Kampung Paya, Periksen Negeri Sembilan. Bagi ruang untuk online insyaAllah. Kita sambung esok ayat 104. Panjang lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.